tengok white ada 4, red ada 5, 6. So total semua dapat berapa? Total dapat berapa? 15. Okay, so total semua 15. Okay, so bila dia nak rate marble, means kita ambil rate punya bilangan dan kita divide by all ni. Total lah, total all marble. So you got 1/3. Okay, this one correct. And then purple marble, purple because tak ada. Dalam awak punya question dia tak mention pasal purple. So means 0 lah. Okay, so 0/15 you got 0. Not a white marble means selain daripada white. So selain daripada white 5, 16. 5, 6, 11. So 11/15. And then white or green marble maksudnya white tambah dengan green. So sini or, so dia punya simbol adalah tambah. Okay, kalau N then you kena darab. Okay, so 4/15 plus dengan 6/15 you got 2/3 bila kita dah kecilkan. Patutnya dapat 10/15 lah dan kita kecilkan dapat 2/3. Okay, so question tu saya rasa tak ada masalah, betul? Ada orang nak tanya apa-apa ke question tu? Tak ada dah. Okay, so kita pergi question 4. Okay, question 4 soalan dia for event A and B, PB is P, PA given B is P squared, PA given B prime 2P, where B prime is the complement of P. Find in term of P, PA intercept B, PA, okay, and so on lah. Okay, so kita tengok this one. Dia bagi PA given B. So PA given B, kita tahu dia adalah PA intercept B over PB. Okay, this one is correct. And then, sebab kita nak PA intercept B, which is PA given B dibagi dalam soalan, betul? Ini dibagi dalam soalan kan? Okay, so P squared kita darabkan dengan PB. PB pun dibagi dalam soalan. So kita dapat PA intercept B, P cube. Okay, very good. And then PA given B prime. So PA given B prime divide by PB. Kat sini prime lah kan? Kena nampak, tak nampak. So PB prime darab dengan PA intercept B prime sama dengan PA tolak PA intercept B. Yang ini untuk ni kan? Betul tak? Betul ke Hadi? Yang PA tolak ni. Untuk ni lah. Yes. Okay. Sebab bila awak buat Venn diagram lah. Maksudnya PA ni A. Lepas tu ada B. Dan awak nak kawasan A intersect dengan bukan B. A intersect dengan bukan B maksudnya B tak boleh masuk lah kat sini. So PA kena PA tolak dengan yang kawasan tengah ni. Okay. Kawasan tengah yang kita tak nak tu. So jadi PA tolak PA intersect B lah. Okay. So ini betul. PA PB adalah 1 minus P. Sebab B awak adalah P. PB awak adalah P. So complement 1 minus P. PA given B prime dibagi dalam soalan. Okay, which is 2P. Okay. So sekarang awak akan dapat PA. Okay, so betul lah. P cube minus 2P squared tambah 2P. Okay, very good. And then C. PB given A. PB intercept A over PA. Okay. So betul. PB given A sama dengan P cube. Okay, PB intercept A adalah sama dengan PA intercept B So dia dapat P cube lah kat sini. So dia sama. And then PA awak dapat daripada question B tadi. Okay, betul juga. So simplify dan awak dapat jawapan akhir lah. And the last one, PA prime intercept B, maksudnya PB tolak PA intercept B. Sama jugalah awak buat Venn diagram tu
Nanti nampaklah benda ni. And then P tolak P cube. Okay. Okay, ada orang nak tanya apa-apa? Sebelum kita proceed. Ada nak Tak ada tanya? madam. Okay, so kita tengok question 6. Question 6. A club committee consists of 2 married couple. Okay, so sekarang you have 2 married couple, 3 single women and 5 single men. So kalau 2 married couple, ada berapa lelaki, ada berapa perempuan? Dekat 2 married couple ni. Berapa lelaki, berapa perempuan? Dua lelaki, dua perempuan. So 2 men dengan 2 women. Okay, so maksudnya kalau kita nak totalkan, men awak akan dapat 7 dan woman awak akan dapat 5. Okay, and then 4 member up to be chosen. Okay, chosen maksudnya you kena pakai P ke C? C. Okay, chosen maksudnya choose. Bila kita choose means kita tak perlu susun. So awak akan pakai C. At random from the 12 member of the committee to form a delegation to represent the club at a conference. Find the role to that delegation will consist of 4 single men, 2 men and 2 women, 1 married couple and 2 single member, at least 1 single man. Okay, kawan awak punya solution. Oh, kawan awak dah tolong salinkan soalan dia. Saya tambah sikit. Macam tak nampak. Tulisan dia kecil sangat. Okay. So first, 4 single men. So 4 single men kita nak. Yang mana satu kawan awak punya jawapan ni? 12 simpat tu apa? 12 simpat ni apa? Apa kawan awak tulis ni? Apakah 12 simpat ini? Kenapa dia cari? Kenapa dia cari benda ni? NS. Okay, kenapa kita cari NS? Cari jumlah dia. Sebab kita nak cari probability. So, bila kita nak cari probability, kita kena divide by dia punya total outcome. So, ini kita panggil total outcome lah. Okay, so kena cari. Probability kena ingat, dia mesti kena cari total outcome. Walaupun dia soalan topik 7, tapi bila dia suruh cari probability, means benda yang awak kena tambah di sini adalah total outcome. Sebab nanti semua jawapan kita kena divide by total outcome. Okay, so this one wajib dicari bila soalan probability. Okay, so kawan awak dah cari 12 simpat. Sebab apa 12 simpat? Maksudnya no restriction. Okay, tak ada restriction untuk woman ataupun man ke ataupun married ke tak married, dia tak ada restriction. Yang penting dia nak pilih, dia nak ambil, tadi berapa? 4 kan? Dia nak ambil 4 members daripada 12, ni lah daripada 12 orang tu. Okay, so daripada 12 kita pilih 4. So inilah no restriction punya total. Okay, and then baru kita pergi kepada soalan pertama. Dia nak single man sahaja. Bila dia nak single man sahaja, maksudnya kita perlu ambil daripada single sahaja. Yang married jangan ambil lah. Okay, so kita ambil 5C4 bahagi dengan total outcome. So dapatlah 1/99. Okay, betul. B pula 2 men and 2 women. Okay, dekat sini dia tak cakap dah. Dia tak cakap dia nak single ke, dia nak married ke, dia nak apa. Dia tak cakap. So you have to combine lah married dengan single. So tadi kita kata married ni dia ada 2 women dan 2 men. Okay, so bila kita tambahkan, untuk men dia akan jadi 5 tambah 2, 7. Kita pilih 2 orang sebab dia nak 2 men. Dan untuk woman, kita akan tambahkan 3 tambah 2, so you got 5. And then kita pilih 2 orang. Okay, betul lah. Divide by total outcome. Jangan lupa. Divide by 495. Then you got 14/33. Okay, betul.
And then C pula, one married couple and two single member. Okay, one married couple. Maksudnya sekarang dia dah cakap dia nak satu couple. So, bila satu couple means kita akan fokus dekat two married couple ni. So, daripada dua, awak pilih satu. Sebab tu dia jadi 2C, 1. Okay? And then, darabkan dengan two single member. Bila dia nak single member, means dia tak kisah lelaki atau perempuan. Yang penting dia single. So, yang single-single ni, kita tambahkan dia. So, awak akan ada 8 orang kat sini. Okay. So, daripada 8 orang, kita pilih 2. 8C2 divide by total outcome. So, you got this one lah. Okay, betul. And then, at least one single man. So, kat sini, kalau kita nak cara cepat, kawan awak buat, 1 tolak dengan yang lebih at least one. Maksudnya kurang daripada maksudnya kalau at least one, maksudnya awak nak lebih besar atau sama dengan 1 man. So kawan awak buat 1 tolak dengan lebih kecil daripada 1. So kalau lebih kecil daripada 1, dia akan dapat 7 orang. So kawan awak buat apa ni sebenarnya? No single man. Lebih kecil daripada 1 maksudnya kosong lah. Betul lah. Lebih kecil daripada 1 maksudnya kosong. So yang inilah. Maksudnya tak ada langsung lelaki. Okay, bila tak ada langsung lelaki, maksudnya kita terus ambil daripada bilangan perempuan. Oh, single. Sebab kat sini, sekejap, saya kena tambah single. So, sini 0 lah. Single yang 0. Maksudnya married boleh masuk. So, kalau married boleh masuk, yang ni ada 4 orang tambah dengan 3. Okay, ni 4 tambah 3. So, dapat 7 orang. So, 7C4 bahagi dengan 12C4. Okay, so betul. Okay, ada apa-apa nak tanya? Soalan 6. Tak ada. Okay, kita teruskan dengan question. Tadi question berapa saya tanya? Question 7. Okay, 7. The probability that A hits a target is 1/4. Okay. And the probability that B hits a target is 2/5. Both shoots at a target without influencing one another. Okay, without influencing one another maksudnya dia independent lah kat sini Independent. Okay, find the probability that both of them hit the target. At least one of them hit the target. None of them hit the target. A hit the target but B fails to do so. Okay, so kawan awak buat PA 1/4, PB 2/5. So PA intercept B, dia darabkan. Dia dapat 1/10. PA union B, dia dapat 1/4 tambah 2/5. Maksudnya yang ini didarabkan PA darab PB. PA darab PB. Okay. Yang ni pula PA tambah PB tolak PA intercept B. Okay. Sebab dia union. Yang ni sebab apa dia boleh dapat PA darab PB? Sebab dia independent. Okay. Kalau dia tak independent tak boleh lah Ni sebab dia independent. So dia boleh lah pakai benda ni. So 1/4 plus 2/5 minus 1/10. So you got 11/20. Okay. PA union B prime. Dia tanya awak apa tadi? Sekejap None of them hit the target. Maksudnya dua-dua tak kena target. Okay, dua-dua tak kena target maksudnya PA union B prime. Dua-dua tak kena target. Langsung tak kena.
So 1 tolak dengan 11/20. Sebab dia pakai P A union B prime. Dia sebenarnya ataupun dua-dua tak kena target boleh juga sebagai PA intercept B prime. Kan Bayes theorem. Ni pun boleh. So nanti dia dapat benda ni lah. Okay, Bayes theorem. Bayes kan nama dia? Betul kot. Tiba saya pun dah ni. Okay, 9/20. And then A kena, B tak kena. So PA intersect dengan B prime. So B prime dia dapat 3/5 sebab complement of B. A dia memang dapat 1/4 lah. Okay, so dia dapat 3/20. Okay, betul. Ada satu lagi cara. Apa cara lagi satu? Siapa ada buat cara lain selain cara ni? Apa lagi satu cara? Siapa ada buat cara lain? Hello, hello. Hello. Kau orang kat mana sebenarnya? Dekat kelas. Lepas tu? Apa lagi satu cara lain? Siapa yang ada buat cara lain? Saya tanya. Tak ada orang buat sebab semua orang tak buat. Macam tu lah. Semua orang tak buat. Dia buat satu soalan je. Itulah sebenarnya. Masa ada nak cakap, cepat cakap. Ada tak orang buat cara lain? Tak ada madam. Oh, tak ada. Ada ke tak ada? Tak ada sebab tak buat lah tu. Hari Khamis saya tahu nak siap 3 topik saya tahu siap 7, 8, 9. Saya nak awak tunjuk kat saya. Hari Khamis. Memanglah korang ni kan. Di satu soalan je lah dia buat tu. Okay, so ada satu lagi cara kalau awak buat tree diagram. Sebab dia kata A hits the target. So untuk A hits the target dia kata ada 1/4. So maksudnya kalau dia tak hit the target, dia akan jadi 3/4. And then untuk B hit the target, dia ada 2/5. So dia tak hit the target, maksudnya dia ada 3/5. Okay, and then bila awak nak cari A intercept B, means awak darabkan je lah. Untuk soalan pertama ni lah, 1/4 darab 2/5. Kalau A union B, maksudnya kita akan buat A kena, B pun kena. Dia kata at least one of them. Jap, soalan B apa? Sekejap Tadi dia kata both of them hit the target. So A kena, B kena. At least one of them hit the target. So maksudnya awak tengok lah daripada awak punya tree diagram tu. At least one kena. Maksudnya awak kena kira A, B, A prime, A, B prime, A prime, B. Yang ni tak payah kira lah untuk nombor 2. Untuk B. Okay, nanti tambahkan. Darab tambah. Kalau untuk yang P tak kena, intersect dengan B tak kena, maksudnya 3/4 darab dengan 3/5. Yang bawah ni lah. Untuk C. Yang bawah ni. Awak darabkan. Dan kalau untuk D, A kena, B tak kena, so maksudnya kita akan buat 1/4 darab 3/5. Yang ni. D. Okay, ni kalau pakai tree diagram. Okay, so kita tengok question 9 and 10.
Ada orang nak tanya apa-apa ke? Soalan 7? Tak ada, madam. Okay, 9 and 10. So A and B such that 8 per 15, 2 per 3, P intercept B 1/5. Okay, P, A and B are exhaustive. Okay, so satu benda tu. And then soalan soalan 10, kita nak cari PC prime, given D prime, PD. Okay, PC given D, PD given C. Okay, so sekarang kita tengok soalan 9. Kita nak tahu dia exhaustive ataupun tak, kita kena cari PA union B. Okay, so kawan awak cari dia dapat sama dengan 1. So dia exhaustive lah. Okay, betul. Ingat exhaustive even kalau PA union B sama dengan 1. Mutually exclusive kalau tak ada intersection. Okay, and then soalan 10. D given C, PC. So D given C dibagi dalam soalan. So PC awak akan jadi PD intercept C over PD given C. So awak akan dapat 1/4 divided by 3/5. Okay, betul. So dapat 5/5. And then PC given D, C intercept D, PD. So awak nak PD dividekan dia 1/4 dengan 1/3. Okay. So dapat 3/4. And then kalau yang ni pula PC intercept C. Okay, ni pun sama dia pakai Bayes theorem. Jadi 1 minus dengan PC union D. So PC union D, PC PD dapat daripada question AB. PC intercept D kita dapat 1/4. Okay, dah dapat that one. 1 minus PD. Sebab PD prime. Okay. So you got 1/3. Okay, yang ni senang je kot, tak ada masalah. Ke ada orang nak tanya apa-apa? 9, 10. 9-10 okey. Okay. So kita tengok question 13. 7 digits number of form 1, 1, 2, 2, 4, 4 and 5 without repetition. If one of them is chosen at random, find the root that it is greater than 4 million. And even number greater than 4 million. Okay. Greater than, even number greater than. Okay. Satu greater saja, satu lagi even number yang greater daripada 4 million. Okay, so greater than 4 million, 3/1 darab 6 factorial over dengan 7 factorial. 7 factorial je. Ini 7 factorial je ke? Ini pun macam mana awak dapat 3/1 darab 6 factorial ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Awak nak greater than 4 million. So yang depan ni boleh letak apa? Boleh letak apa? Yang depan. 1 dengan 2. Greater than 4 million 1 dengan 2. Bukan. Ha. 4 dengan 5. 4 dengan 5. Tapi 4 awak berulang kat sini. So maksudnya apa? 4 kita berulang kat sini. Tak apalah. Ini dia langsung tak ada pakai divide tu. Untuk repetition. So jawapan dia walaupun betul tapi dalam exam dapat kosong. Sebab dia punya jalan kerja salah. Sebab dia tak ada pakai yang pengulangan tu. Sepatutnya, okay, mula sekali awak kena kira total outcome. Yang tak ada restriction. So total outcome kita yang tak ada restriction, kita ada 7 digit yang kita nak susun, okay, tanpa restriction. Bila tak ada restriction dan kita ada 7 digit, maksudnya 7 factorial lah. Okay, and then awak dividekan dengan, sebab dia ada nombor yang berulang. So dia ada 1, 1, 2, 2, 4, 4. So ada berapa yang berulang?
Ada 3. 3. So kena divide apa? 2 factorial, 2 factorial, 2 factorial. 2 factorial. 2 factorial. Dengan 2 factorial. So kira dulu total outcome kita ni dapat berapa? 630. 630. Okay. Lepas tu, baru kita tengok kepada soalan. Kita nak greater than 4 million. So, mula-mula dekat depan awak boleh isi 445. Okay, tak apalah. Kita ambil je lah 3 pilihan. And then dekat belakang, tak ada restriction lah kan? Belakang dah tak ada kan? Kita ada lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, kita ada lagi 6 tempat yang kita boleh letak nombor. So, kalau kita buat 3 darab 6 factorial. Sekejap, kalau kita letak 6. Sebab 1 dah pergi depan. Libatkan dengan 2 factorial, 2 factorial, 2 factorial. Dua 7 kosong. 270. Okay, so ini baru NA. So, bila kita nak dapatkan PA, soalan A, PA saya akan dapat 270 divide by dengan 630. So, dapat berapa? 3/7. 3/7. Baru nampak dia dividkan dengan repeated object tu. Macam kawan awak ni pakai C. Pakai C ni memang confirm dah salah terus lah. Kalau awak nak pakai 3C1 ni, dia tak boleh pakai 3C1. Kalau kat sini awak nak buat 3P1 then boleh. Kalau awak buat 3C1 walaupun dapat 3 juga jawapan dia tapi dapat kosong nanti sebab awak pakai combination. Bukan permutation. Okay, kena ingat kalau permutation memang kena pakai P. Dia tak boleh pakai C. Sebab 3C1 ke 3P1 tak silap saya dapat jawapan yang sama. Tak silap saya sekejap betul. 3C1, 3P1 dapat jawapan yang sama. Sebab dia pilih 1 daripada 3. So, kena jaga-jaga kat situ. Antara P ataupun C. Okay. Okay, lepas tu soalan B pula. An even number greater than 4 million. Dia mesti kena consider 2 benda. Ini pun sama, dia pakai C. Dia pakai C. Lepas tu dia factorize. Factorize pula. Lepas tu dia darab dengan 5 factorial. Tambah. Ini maksudnya dia pilih. Sekejap Ini dia buat untuk 4 ni. Begin at 4. Tapi dia cuma susun 5 nombor je. Dia pilih-pilih lepas tu susun 5. So belum cukup susunan awak ni. Patutnya kena 7 nombor kena pilih. Kena susun. So tak apalah. Kita ni sebab jalan kerja dia salah. Okay, soalan B 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, sekarang ni sebab dia ada 2 restriction. Satu dia nak greater than 4 million. Lagi satu dia nak even number. So kita tahu even number ni kat belakang ni kita kena consider juga. Okay, even number sahaja yang boleh letak di belakang supaya dia jadi even number. Kat depan pun kena consider, kat belakang pun kena consider. So bila kita tengok ada satu nombor ni which is 4. Dia boleh jadi depan, boleh jadi belakang. So, saya akan asingkan dia kepada 2 case. Case yang pertama, kalau saya akan buat begin with 4. Okay. Kalau begin with 4, maksudnya yang depan, bila saya ambil 4, okay. So, kat sini 4, 1 4, lagi 1 4 dia letak kat belakang lah. Okay ke? Okay. Okay, madam. Okay, madam. Okay. So maksudnya kat sini ada satu pilihan. Dekat sini pun ada satu pilihan. Maksudnya 4 tu saya dah memang asingkan dia. Saya letak di depan dan di belakang sebab dia ada 2. Kalau begin with 4 lah. Okay. Dan yang tengah-tengah ni
Letaklah nombor lain. 1, 2, 3, 4, 5. So ada 5 faktorial di sini. So dia akan jadi 1 times dengan 5 faktorial darab dengan 1 divide by yang berulang. So disebabkan 4 dengan 4 ni saya dah memang tetapkan tempat dia. Saya dah memang tetapkan dia dekat depan dan dekat belakang. Satu-satu saya dah tetapkan. So saya tak perlu lagi divide by 2 factorial yang ini. Okay. So dia akan tinggal berapa je nombor yang berulang? 1 dan 2. So dia akan dapat 2 factorial, 2 factorial. So kat sini kita dapat 30. 30. Okay, kalau saya begin with 5 pula. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, kat sini dah memang 5. So dekat belakang, jap. Kat sini ada 1, 4 begin with 4. Kat belakang ni salah. 3 salah dah. Ada 4. Dengan apa lagi kita boleh letak? Nombor 1 tak boleh. Nombor 2 kita boleh letak. 4 ataupun 2. Okay, kat sini 4 ataupun 2. So 2 awak ada berapa? Ada 2. Awak ada 2. So maksudnya dekat sini ada 3 pilihan lah. Okay, 3 pilihan kat sini. Salah pula. Okay, dapat berapa? Divide by 2 factorial. Ini untuk 1, ini untuk 2 yang berulang. Lima factorial dah 3 bahagi dengan 2 factorial, 2 factorial. Okay, dapat berapa? 90. 90. Okay. So yang ni pula kalau begin with 5, so dekat belakang kita ada 2, 2, 4, 4. So 4 pilihan. Okay. 4, 4, 2, 2. So kat sini ada 4 pilihan, kat sini ada 1 pilihan. So 1 darab dengan 5 factorial, darab dengan 4, tapi kena divide by 2 factorial, 2 factorial, 2 factorial. Sebab sekarang 4 tu saya tak asingkan dia. So kat sini dapat 60. Dapat 60. 60. So kita tambahkan 60 tambah 90. So kita akan dapat 100. Soalan B P. Saya ikut je lah. PB sama dengan 90 tambah 60 dapat 100,5. Divide by 6, 30. So dapat berapa? 5/21. 5/21. Okay. Macam tu lah cara nak susun nombor. Kalau dia ada depan dan belakang, maksudnya awak kena asingkan dia lah kepada beberapa kes. Kalau awak gabungkan dia, nanti awak yang pening. Lagipun susah nak gabungkan tu. Nak kira banyak benda. Ini kes 1. Dan ini kes 2. Okay. Ada apa-apa nak tanya? Tak ada. Ada. Tak ada. Okay, so kita pergi question 14. Question 14, 6 children are naming their report is Akyong and Rabi stand in a line. If they stand in random order find whether there are triggers. Okay, sebelum saya nak jawab soalan ni, saya nak tanya dululah. Ani, perempuan ke lelaki? Apa Ani mana? girls or boy? Ani. Ani Girls or boy? perempuan. Okay. Meling? Puan. Meli pun girl. Devi? Perempuan. Girl Faiz? Lelaki lah. Okay, boy. Akyong pun boy, Rabi pun boy. Jangan tak tahu pula kan. Siapa yang lelaki, siapa perempuan, ada orang confused. So kita bagi tahu dulu lah. So kat sini ada 3 lelaki, 3 perempuan lah sebenarnya. Okay, so dia kata the 3 girls are next to each other.
Ani and Ah Kyung are next to each other. Mei and Faiz are not next to each other. The boys stand alternately with the girls. Okay, so kita tengok kawan awak punya jawapan. Okay, tadi ada Ani, Meling, Devi. Lagi siapa? Faiz, Akyong, Ah Kyung, Aki je lah. Lepas tu Ravi. Ravi. Okay. So sekarang awak punya NS, total outcome 6 factorial. Maksudnya tiada restriction di situ. 6 orang lah awak ni kan. Awak susun. So dapat 720. Okay, betul Lepas tu dia nak 3 orang perempuan itu duduk bersama-sama. Okay. So 3 orang perempuan ni kita nak dudukkan dia bersama. So 1, 2, 3. Ani, Meling, Devi. Okay, Ani, Meling, Devi ni kita nak ikat dia. Dan tinggal lelaki. Ada 3 orang lelaki lagi. Faiz, AK dengan Ravi. Okay, yang penting sekarang perempuan ni kena ikat. Bila dia kena ikat, bermaksud dia kita kira as one tempat sahaja. Okay, so dia one tempat. Dia darabkan dengan sini 1 tempat. Ini 2, 3, 4. So ada 4 tempat yang boleh ditukar susunan dia. So jadi 4 factorial. Kawan awak buat apa ni? Ni patutnya 4 factorial. Ni apa ni? 3 factorial tak 3 factorial. Kau ni main hentam ni aku kat sini. Kenapa nak ada 3 factorial lagi 1 kat sini? Salah Okay, dia ada 4 factorial yang kita boleh tukar-tukar tempat dia. Yang ikatan tu kira kita move dia as one ikatan lah. As one benda. Okay, awak move dia bersama-sama. Ni semua bersama-sama lah awak move dia. Okay, lepas tu di dalam ikatan ini juga, okay, di dalam ikatan ni pun awak boleh susun dia ni. Ani, Meling dengan Devi. Dia boleh tukar-tukar tempat di sini. Ni boleh pergi sini, dia boleh pergi sini and so on lah. Okay, so ini juga kita perlu kira dia punya susunan. So tadi 4 factorial darab dengan 3 factorial. Dan dividekan dengan total outcome awak, which is 720. So nanti dapat jawapan 4 factorial 1/5. Tengok jawapan betul tapi jalan kerja salah. Ni salah jawapan awak ni. So dapat 1/5. Kena buat macam ni Sebab tak tahu kenapa ada 3 factorial bergerak dengan 4. 4 tu apa benda pun tak tahu. Okay. Untuk B pula, dia kata Ani and Ah Kyung sit next to each other. Maksudnya Ani dengan Ah Kyung awak kena ikat dia. Ani dengan Ah Kyung. Kita ikat dia. So ada lagi berapa orang tu? 4 orang. 1, 2, 3, 4 yang perlu kita susun. Okay. So ini sebagai satu tempat, dia jadi 1, 2, 3, 4, 5. So 5 factorial. Darabkan dengan yang Ani dan Ah Kyung boleh tukar-tukar tempat di dalam ikatan ini. Okay, dia boleh tukar-tukar tempat. So dia jadi darab 2 factorial. So darab 2 factorial. Dan divide by 720. So dapat berapa? 1/3. 1/3. Kawan saya tak tahulah dia pakai macam mana cara. 1, 2, 3. Sekejap aku pakai cara sekolah. 1, 2, 3, 4, 5. Dia pakai cara sekolah ni. Tapi nanti dalam exam, bila awak pakai cara sekolah ni, sebab dia punya konsep tu, dia tak betul sangat. Darab 5 ni. So bahaya sikit Sebab takut pemeriksa awak dia tak familiar dengan cara ni. So that nanti dia memang akan bagi kosong je. So kena jaga-jaga sikit. Okay. Lepas tu soalan C pula. Dia kata Meling and Faiz are not next to each other. Okay, bila dia nak separately, betul lah kawan awak buat ni, dia pecahkan dia. Maksudnya dia asingkan dulu Meling dan
Faiz tu. Okay. So kita susun yang lain dulu. So bila kita nak susun yang lain, dia ada 4 tempat lah. 1, 2, 3, 4. Okay, 4 tempat untuk orang lain selain Mei-Ling dan Faiz. So 4 orang ni kita boleh tukar-tukar tempat dulu yang merah ni So dia jadi 4 factorial. And then untuk Mei-Ling dan Faiz kita boleh letak dia di antara mereka. Sebab kita nak pastikan dia memang kena separately. So kita akan letak di celah-celah lah. Memang confirm dia tidak akan bersama. So bila kita nak letak dia di celah-celah, kita ada 1, 2, 3, 4, 5 tempat yang boleh diletakkan mereka. Okay, 5 tempat. So 5 tapi 2 orang je nak letak. So 5P2. Okay, betul? Divide by total outcome. Okay, this one correct. Okay, cara pun betul. And the last one, untuk boy sits alternately with the girl. Okay, bila dia nak sit alternately, maksudnya kita susun antara salah satu dulu lah. Kalau saya susun perempuan dulu, 1, 2, 3. Ni perempuan. Okay, ni girl. And then boy, dia nak susun alternately. Alternately maksudnya dia mesti selang bersama perempuan. Okay, so kita akan letak boy sama ada mulanya di sini. Sebab kita ada 3 orang sahaja. Okay, mula dekat sini. Maksudnya sini boy, sini boy, sini boy. Kita tak boleh letak kat sini Sebab kat sini nanti kalau kita letak ni lagi satu tempat, dia dah tak semestinya alternately. Sebab girl dengan girl ni maybe dia akan berjumpa. Dia macam ni lah. GB, GG, B. Dengan B kat sini. So ini dah bukan alternately. Sebab tu kita kena cukup-cukup je letak dia. Dia bukan macam separately. Alternately dia mesti kena selang-seli. So kita tak boleh letak dekat sini. So saya kena letak dia as dua case lah. Case pertama kalau boy yang mula kat depan. Okay, ni yang pertama. Ataupun case yang kedua. Kita letak girl. Boy letak di sebelah yang kedua. Maksudnya boy saya letak di sini. Dia memang kena cukup 3. Okay. So kita ada 2 case kat sini. Case pertama, case kedua. Okay, lepas tu saya akan kira. Saya susun girl 3 factorial darab dengan 3 factorial susun boy. Tambah dengan sama juga. 3 factorial untuk girl darab dengan 3 factorial untuk boy. So dapat berapa ni dua-dua ni? Ataupun nak tambahkan, nak bahagikan tu pun boleh. Bahagi 720 pun boleh. Kalau begitu, tu dapat depan. Terus dapat jawapan 1/10. Kalau macam kawan awak buat ni, dia buat 3 factorial darab 3 factorial darab 2 factorial. Ini bukan darab 2 factorial lah sebenarnya. Dia darab 2. Maksudnya dia ada 2 case lah. Case sama ada boy dekat depan ataupun boy kat belakang. Kita memang tak boleh pakai 4P3. Yang ni jangan pakai. Memang tak akan mungkin dapat jawapan untuk alternately. Untuk separately, yes boleh. Alternately tak boleh. Okay, ingat untuk soalan D ni. Yang ni tak boleh pakai. Sebab yang ni untuk separately. Untuk boy tu lah. Ni case boy. Okay, any question nak tanya? Soalan 14. Tak ada, madam. Tak ada, madam. Okay. So kita tengok question 15. Kita ada berapa ni? 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Apa ni? Sorry tak dapat jawapan ni. Kau kenalah cari. Ini pun sama. Okay, question 15. A bag of fruit contain 8, 5 orange. Okay, 8 apple, 5 pear and 5 orange. 3 fruit are chosen. So kita nak pilih 3. And then no orange. All the chosen fruit are different. Exactly 1 orange, 2 apple and 1 pear. Okay. So dekat sini kau awak pakai apa ni? Apa benda lah. Cubalah try. Janganlah malas sangat. Saya bagi awak masa kan. Sampai pukul 9 pula tu. 9 malam saya bagi.
Lepas tu ada lagi yang tak dapat. Sampai hari Sabtu pun. Try lah jawab. Jangan pemalas sangat. Tolonglah Okay, so 16. Ramai je kawan awak yang lain dah buat tau tak? Tutorial kelas lain. Cubalah berusaha sikit. Kalau awak malas, siapa yang nak tolong awak? Nak makan pun kena pergi jalan pergi kafe kan? Ada ke orang nak hantar kat engkau masuk dalam mulut? Tak ada kan? Cuba berusaha sikit nak cari ilmu tu. Okay, so 16A. Tadi dia kata pair awak ada berapa? Cuba bagi tahu saya. Saya tak ada soalan. Pair ada berapa? Orange? Pair ada 3. 3 orange? 5. Madam. Yang buah tu soalan nombor 15. Ni soalan 16. Mana soalan 15? Saya tak buat yang soalan 15. Oh, kat sini. Terbalik dah. Tengok. Okay, thank you. Oh, ni kawan awak dah buat ni. Okay. So, kat sini dia kata 16. Semua jumlah 16 16 buah. Tapi kita nak pilih 3. Ni no restriction. So, 560. Ini untuk NS. So, PA ni apa tadi? Dia nak cari P. No orange are chosen kan? Tak nak orange. So, bila kita tak nak orange, kawan awak buat. Bagi tahu saya balik. Apple berapa? Apple 8. 8 orange. 5. 5 pair. 3. 3. Okay. So, 8, 5, 3. Kalau kita tak nak orange, sebenarnya kawan awak buat maksudnya dia daripada 8, dia pilih 3. Sama ada dia pilih pair, apple sahaja. 3-3. Ataupun dia buat, dia pilih kenapa 5C2 darat 3C1? Bukan dia tak nak orange ke? Soalannya tak nak orange kan? Tak nak. Lepas tu kenapa kawan awak pilih ni? Ni salah ni. Kita tak nak orange. Itu 8C2 ni. Oh 8, saya dengar 5. So maksudnya awak pilih 1 apple. Lagi 1 pair. Yang ni 1 apple, 2 pair. 2 apple, 1 pair. Yang ni 1 apple, 2 pair. Ataupun 3-3 pair. Lepas tu divide by total outcome. Okay. So boleh juga pakai cara ni. Tapi ni cara panjang lah. Kalau dia dah kata dia tak nak orange, maksudnya awak tolak orange ni. Orange ni tolak. Maksudnya tinggal 8 tambah 3. 8 tambah 3 jadi berapa? 11 kan? So 11 C-kan dengan choose 3 divide by 560. Terus dapat jawapan ni. Sebab kita tak nak orange, awak keluarkan je dia daripada kita punya pilihan. So daripada 16 tinggal 11. So 11 tu lah awak pilih 3. Tak perlulah awak nak buat one by one. Okay? And then 2 apple and 1 pear chosen. Kalau dia dah cakap macam soalan B tu, yes lah. Sebab dia ada satu je situasi kat situ. Okay? So 2 apple maksudnya daripada apple 8 awak pilih 1. Okay, betul. Lepas tu kita nak 1 pear. Okay, 1 pair maksudnya daripada 3 kita pilih 1. Betul. Okay, so 2 buah kita dah pilih. Kita tinggal lagi 1 yang kita tak pilih lagi. Which is orange. So yang the rest tu adalah orange lah. So kita dah ada 2, kita kena pilih lagi 1 daripada orange. So dapatlah 8C1 darab dengan 3C1 darab dengan 5C1. So awak dapat 120/560. Tapi awak dapat jawapan lain. Ni soalan B. Salah ni. Dia nak 2 apple. So bila 2 apple, maksudnya dekat sini kena 2 lah. 8C2 darab 3C1 je. Ni dah tak payah lah. Sebab dah cukup 3 dah. Madam, nombor B nak semua buah. Sorry. All chosen for are different. Okay, salah tengok soalan. Saya tengok soalan D pula. Okay, betul lah. So pilih satu-satu. Apple, orange, pear. So kita dapat 3/14. Okay, and then exactly 1 orange. Okay, exactly 1 orange. Ni pun sama. Kawan awak dia buat one by one tau. Dia buat
apple 1, orange 1, pear 1. Ataupun orange 1, apple 2. Ataupun orange 1, pear 2. So dia list out all the possible chosen yang dia boleh lah. Ataupun kalau dia dah kata dia nak exactly one orange, maksud daripada 5 tu, awak pilih 1. Lepas tu, yang 2 lagi ni kita total up je. So daripada 11 awak C 2. Divide je dengan 5, 6, 0. Okay, boleh juga. So awak terus dapat yang ni. Kita tak perlu nak list out satu-satu sebab dia dah bagi tahu satu situation, yang lain tu awak total up je. Combine je. Tak perlu list out dia lah. Okay, and then D pula 2 apple and 1 pear. Okay, so yang ni betul lah tadi 8C2, 3C1 divide by total outcome. So dapat 3/20. Okay, any question? Sampai sini Tiada. Tiada Okay, Okay. thank you class. Okay, thank you, madam. Thank you, madam. Okay, madam. Welcome.